Ahmad, Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Selaku pembahas yang akhir, pastinya sudah banyak yang diperkatakan Datuk Yang Dipertua. Saya mengambil sedikit keselesaan, liberty dengan izin untuk tidak menjurus dan mengaitkan perbincangan saya dengan pelbagai pindaan yang saya kira sangat baik seperti dihujahkan oleh rakan-rakan sebentar tadi. Namun saya mulakan juga dahulu Datuk Yang Dipertua dengan menyebutkan betapa status seorang muflis atau ketika mahkamah menjatuhkan kita berstatus muflis atau bankrupt itu, Datuk Yang Dipertua, ingin saya rakamkan betapa ia sangat bukan saja menakutkan, bahkan sangat mengaibkan. Justru telah kita perbincangkan sehari dua yang lalu, ya, betapa dalam faktor-faktor rentan risiko yang boleh juga membawa seseorang pribadi menjerumus melakukan bunuh diri adalah antara lain ketika berhutang beberapa kali keliling pinggang dan akhirnya merenggut nyawa mereka. Jadi sementara kita sedar akan kedudukan itu, Datuk Yang Dipertua, saya langsung mahu menyebutkan betapa antara lainnya saya ingatkan noktah pertama atas fakta, ya, dosem dan juga fakta daripada Jabatan Insolvensi Malaysia, dosem khususnya, bahawa hutang domestik ataupun hutang isi rumah negara kita ini adalah tinggi, ya. Sedikit waktu dahulu setinggi-tinggi yang saya ingat adalah hampir 93% daripada keluaran dalam negara kasar. Tidak silap saya dalam tahun-tahun 92 begitu. Dan mutakhir ini agak rendah sedikit, 89.1 dalam tahun 2021. Yang sekaligus mengingatkan kita bahawa di samping hutang kerajaan, federal debt, hutang corporate debt, hutang isi rumah itu mengisyaratkan bahawa negara punya keberhutangan termasuk household rakyat dengan kata lain yang sangat tinggi. Yang sekaligus kalau kita juga saya ingatkan betapa perbelanjaan inilah, domestic spending inilah yang antara lain merupakan faktor yang menjana pertumbuhan. Jadi hutang itu pada sifatnya bukanlah satu kesalahan, jauh lagi satu jenayah. Namun mengurus dan mampu mengurus hutang sehingga kan hutang itu membawa manfaat, ya, daripada membawa liability dan beban dan malapetaka. Itu yang menjadi persoalannya, Datuk Yang Dipertua. Justru kalau saya boleh sebutkan, walaupun persepsinya khasnya kepada 51%, ya, mereka yang dikatakan muflis itu adalah daripada golongan umur 49 tahun ke bawah, Datuk Yang Dipertua, ya. Persepsinya adalah mereka kurang bijak mengurus, ya, cut credit spending, compulsive spending begitu. Tetapi pada hakikatnya, Datuk Yang Dipertua, kalau kita perhatikan, ya, daripada data Jabatan Insolvensi sendiri, yang menyebabkan muflis itu bukan hanya daripada kad kredit, tetapi adalah benar-benar yang terkait dengan kehidupan dan pengurusan hidup mereka. Antara lainnya pinjaman kereta 36% faktor sumbangannya itu, ya, dan pinjaman perumahan 26% yang membawa mereka muflis. Pinjaman pribadi mungkin antara lainnya perbelanjaan melalui kad kredit dan sebagainya, dan pinjaman perniagaan 14%. Jadi sesungguhnya faktor ini ataupun fenomena muflis dan bankruptan ini bukanlah satu yang mudah-mudah kita boleh pandang serong, ya, kepada orang yang muflis. Justru kita perlu tahu, ya, yang sehingga kan
mereka yang saya sebutkan tadi sanggup meragut nyawa kerana berhutang itu, ada juga yang berhutang mudah-mudah, ya mungkin boleh menggelarkan diri mereka muflis tetapi hidup umpama jutawan juga. Jadi di mana letak posisi semua itu adalah perkara yang saya kira merupakan antara perkara yang mungkin kita menjadi perbahasan di sini, Datuk Yang Bertua. Saya memandang betapa pindaan ini telah mengambil kira pelbagai penambahbaikan, dan pindaan-pindaan itu sangat baik. Ya, antara lainnya adalah cadangan penambahbaikan ke atas peruntukan seksyen yang pemansuhan pelbagai kewajipan KPI mengadakan mesyuarat pertama, ya, dan juga ya, dengan menambahbaikan penggunaan teknologi maklumat dan jarak jauh dan urusan pentadbiran kes kebangkrapan ini. Semua itu adalah penambahbaikan, Datuk Yang Di-Pertua. Tetapi yang nak saya teruskan sedikit dalam waktu yang ada ini adalah perkara yang saya ingin lihat dalam perangkaan RUU yang rentetan yang kita bentang, kita semua ahli parlimen legislator ini membuat perbahasan ini. Kita nak lihat di mana sebenar-benarnya kerajaan madani itu, ya, akan dapat benar-benar memberikan pembelaan. Sebuah kerajaan akhirnya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara dan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi di situ letaknya. Di mana yang tak kita lihat dalam hal muflis ini ada penghutang, debtors, dan ada pemiutang, the creditors. Jadi saya lihat pindaan-pindaan ini adalah sangat baik untuk disifatkan tadi, seperti mana yang disebutkan tadi, ya, akhirnya mewujudkan sebuah akta ataupun perundangan yang lebih sifatnya ihsan, yang lebih sifatnya rahmah, ya. Tetapi sedikit kalau boleh saya tanya, di samping pihak penghutang yang perlu diberikan pelbagai pencerahan dari sudut financial literacy ataupun keupayaan mengurus, ya, hutang ataupun keupayaan mengurus keuangan pribadi, family dan sebagainya. Tetapi dari sudutnya perbankan, di mana ihsan mereka? Di mana nak kita lihat madani, dalam suasana madani di sini, institusi perbankan yang apapun situasinya, mereka sebenar-benarnya mengisytiharkan dan menghukum seseorang itu muflis adalah kerana menjaga the recovery of their debt dan akhirnya menyelamatkan bottom line mereka. Jadi dalam konteks hari ini, dalam pindaan dan semangat pindaan insolvensi ini, saya belum dapat lihat di mana ihsannya institusi perbankan itu. Kalau boleh saya tanya menteri, ya, apakah dalam kerajaan madani ini, di samping kerajaan sendiri yang menggubal undang-undang ini untuk akhirnya bukan saja mengurangkan jumlah muflis, ya, angka ataupun kuantum orang yang muflis, tetapi juga merangka satu perundangan yang sangat ihsan belas. YB Kuala Selangor. Hampir habis. Maaf ya, sebab YB disebut tadi, ya, tentang perbankan dan sebagainya. YB setuju tak dengan saya bahawa pihak bank ni apabila ada permohonan, ya, untuk seseorang si bankrupt itu memohon pelepasan, ya, dan perlu ada maklum balas daripada bank sama ada mereka bantah atau tidak. Setuju tak dengan saya bahawa dalam banyak situasi pihak bank sepatutnya tidaklah membantah untuk membolehkan si bankrupt itu melepaskan diri daripada kebankruptan? Saya mau menteri menjawab soalan itu, Datuk Yang Di-Pertua. Sangat baik. Jadi kalau saya dapat teruskan sedikit lagi, Datuk Yang Di-Pertua, lalu perbankan yang hari ini mengamalkan fractional banking, Datuk Yang Di-Pertua, mereka membuat keuntungan yang sangat lumayan. Mana ada bank yang pernah mengalami kerugian? It's always into the billions of their keuntungan, profit mereka setiap tahun. Tengok saja. Lalu kalau kerajaan, ya, madani boleh, ya, juga
boleh pada akhirnya dalam bahasa Al-Quran itu dikata wasta'marakum fiha, mensejahterakan muka bumi ini. Inilah pemimpin. Ini dah kalau dalam sudut pandangan perspektif Islam dan pengurusan public policy ataupun siasah syariah itu, tugasan utama menteri, Amirul Mukminin ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, ya, adalah akhirnya menyusun atur segala apa jua perundangan. Kalau boleh saya diizinkan saya untuk menyebutkan dalam the legal maxim adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Tugas utama dan tugas in the final analysis, tugas kemuncak seorang pemimpin dan kepimpinan negara itu adalah untuk mengurus ataupun merangka perundangan, merangka polisi dan dasar pada akhirnya kena dan tepat dengan kemaslahatan rakyat yang mereka pimpin. Jadi sementara kerajaan Madani ini dalam RUU yang lalu ini saya tengok menyerlahkan ya penghayatan ihsan, penghayatan belas. Kita telah jenayahkan ya, percubaan membunuh. Satu masa dahulu stalking itu pun ada yang menganggap bahawa undang-undang Islam itu adalah pada hukum had, hukum qisas dan hukum ta'zir yang dianggap sebagai RUU 355 itu. Tetapi pada sebenar-benarnya tujuan dan kemuncaknya perhitungan syariah itu adalah pada akhirnya mensejahterakan umat manusia ini. The total well-being of humanity. Itu maqasid syariah yang dibetul. Jadi saya masih lagi mau bertanya kepada menteri, andainya kalau pihak bank juga ya boleh ya menunjukkan ihsan belas mereka dari sudut jangan mudah-mudah ya fractional banking yang saya sebutkan tadi. Mereka membuat keuntungan yang besar. Kita letakkan RM1,000 ya Tok Ini Petua. Mereka tidak mereka menggunakan at the most we are taking back RM100. RM900 is for them to leverage 20 times to give loan dan sebagainya. Di mana dalam kerajaan Madani ini perbankan juga menyerlahkan sifat ihsan dan belas. Itu yang saya kira perhitungan dan pertimbangan yang mungkin bukan dalam tanggungjawab dan jurisdiksi kementerian dan menteri, tetapi akhirnya 1 minit sila gulung. Akhirnya Datuk Ini Ketua, ya ke semua kita in the whole of society dalam penggembelingan seluruh bukan kerajaan, seluruh masyarakat menghasilkan, menjana dan membina sebuah masyarakat Madani bukan satu yang mudah. Terima kasih Datuk Ini Ketua atas Kuala Selangor. Saya setuju sangat. Injury time sudah. Kuala Selangor, perkataan ihsan belas tu, saya sangat setuju. Dan bank-bank ni pun kalau boleh, jangan mikir keuntungan dia. Dia dah mikir keuntungan dia. Kerana ada ihsan belas. Saya sangat setuju dengan Kuala Selangor tadi. Sebut soal berkaitan dengan ihsan belas tu. Kalau Yang Berhormat Kuala Selangor keluar kejap lagi, saya belanja TO dengan goreng pisang. Terima kasih. Datuk Ini Ketua. Maaf. Gulung Yang Berhormat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya kongsikan pada petang ini Datuk Ini Ketua. Terima kasih atas peluang dan ruang ini. Terima kasih sekali. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Yang Berhormat Kuala Selangor.